Haura merupakan satu bintang yang nian gemerlapan di Bima Sakti. Pada suatu hari, Haura ingin turun ke bumi untuk melihat sendiri keindahan ciptaan Tuhan. Tuhan pun memperkenankan hasrat Haura. Maka, turunlah Haura ke bumi dengan menjadi seorang bidadari nan jelitawan. Haura terpegun, terkesima dan terpesona melihat keindahan-keindahan yang berada di Maipada ini. Namun, malangnya apabila Haura ingin pulang, sayapnya telah hilang diambil seorang jejaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pohon cemara dihinggap kenari, Ahmad Syakir nama diberi. Hadirnya saya di sini bukanlah untuk menyampaikan amanat meramah bangsa, bukan juga untuk melemparkan kata-kata nista, akan tetapi untuk berkongsi mauduk bicara iaitu Haura. Hadirin sekalian, bak kata orang tua-tua, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal, senanglah nak jatuh cinta. Jadi, sebelum kita menyingkap setiap lembaran muka surat yang ada, bolehlah sekiranya kita berkenalan dahulu dengan buku yang ingin dirungkai. Judul buku Haura mempunyai 417 halaman muka surat dan mempunyai 45 bab keseluruhannya. Buku ini telah ditulis oleh saudara Ramli Awam Mursyid dan buku ini telah diterbitkan oleh Buku Prima. Hadirin sekalian, Haura mengisahkan usaha seorang suami untuk mengembalikan ingatan isteri yang tercinta. Kisah ini bermula dengan tugas seorang pegawai polis yang bernama Jessica. Serangan ke atas umat Islam di dua buah masjid di bandar Christchurch telah menyebabkan Jessica turut menerima bahana apabila diserang penjenayah sehari selepas insiden itu berlaku. Rakan setugasnya terkorban dan Jessica pula terlantar di hospital. Jessica mengalami gangguan ingatan bersifat sementara. Setelah sembuh, Jessica ditugaskan ke Swan Hill untuk melaksanakan tugasan undercover. Dia harus memburu Adam, iaitu penjenayah warga negara Malaysia yang diyakini terkait rapat dengan insiden keganasan di Christchurch. Semasa menyiasat Adam, timbul sifat Islamofobia di dalam diri manusiawi Jessica. Suatu hari, ketika di tempat pekerjaan Adam dan Jessica diserang oleh penjenayah yang amat dikehendaki di Melbourne. Persoalannya di sini, adakah Jessica dapat menumpaskan penjenayah yang amat digeruni itu? Dalam masa yang sama dapat memberkas Adam. Segala tanda tanya termaktub di dalam buku ini, hadirin. Hadirin sekalian, melalui pembacaan buku ini saya mendapati bahawa kita haruslah menghilangkan persepsi bahawa Islam itu pengganas. Buku ini telah menceritakan siapakah pengganas sebenarnya. Buktinya, Jessica bertanya kepada Adam bahawa bukankah Islam menyemarakkan keganasan yang dipanggil jihad? Lalu, Adam memberi jawapan yang tidak dapat disangkal, iaitu seorang ilmuwan Jerman telah bertanya tentang pengganas dan jihad. Siapakah yang memulakan Perang Dunia yang pertama? Bukannya orang Islam. Siapakah yang memulakan Perang Dunia yang kedua? Bukan juga orang Islam. Siapakah yang melontarkan, siapakah yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Bukan juga orang Islam. Siapakah yang membunuh 6 juta orang Yahudi di dalam peristiwa Holocaust? Bukan juga orang Islam. Dan terakhir sekali, siapakah yang menjadikan seramai 180 juta orang Afrika sebagai hamba dan 88% daripada mereka mati? Lalu banyak mereka dicampak, dilontar, dibaling ke dalam lautan Atlantik. Bukan juga orang Islam, hadirin. Hadirin sekalian, jika orang bukan Islam melakukan satu kesalahan, itu dianggap jenayah. Namun, jika seorang Islam itu melakukan kesalahan, itu dianggap pengganas. Selain itu, dalam konsep berdakwah, kita sebagai umat Islam haruslah bijak dalam menyampaikan suatu hujah, khususnya hujah kepada warga yang bukan agama Islam. Dapat saya kaitkan dalam novel ini ketika Jessica tergamam dengan kata-kata Adam yang bijak mengaitkan unsur wings and heaven dengan konsep Islam. Wings and heaven ataupun yang lebih dikenali sebagai sayap dan syurga ialah seseorang yang melambungkan segala impian indahnya untuk mencapai satu titik yang paling teratas, iaitu kebahagiaan. Dalam Islam, Adam mentafsirkannya sebagai meraih iman dengan ikhlas untuk mencapai keredaan ilahi. Cintailah Allah, maka seluruhnya akan menjadi lebih mudah walaupun sesuatu itu terasa begitu sukar untuk digalas. Hadirin sekalian,
Sebagai pengakhiran, saya tertambat hati dengan buku ini kerana susunan plot dalam karya ini menyebabkan pembaca sukar untuk berhenti membacanya. Jalan penceritaannya sangat unik dan menarik. Kenapa? Kerana Ramli Awang Mursyid telah menggabungkan unsur dakwah dengan unsur cinta dalam satu buku. Secara ringkasnya, buku ini ibarat belayar sambil memapan, merapat sambil berlayar. Kerana buku ini syarat dengan ilmu yang disulam dengan emosi. Penulis juga telah membuatkan saya tidak senang duduk apabila terdapat kata-kata yang membuat saya terpukul. Seperti, bukankah mak pernah memintamu mendahulukan cinta pada ilahi? Selain itu, unsur gaya bahasa yang digunakan sangat mudah difahami dan sesuai dibaca dalam setiap lapisan masyarakat. Sampai di sini sahaja buat bicara saya tentang Haura, sang bidadari yang terdampar di dunia selajur mencari cintanya yang terpencil. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.